Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan, kita mengucapkan berbanyak puji-pujian kita. Selama-lamanya kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini, setelah kita bercuti pada minggu lepas, yang mana kita pada petang ini diberikan keizinan oleh Allah. Allah memberi rahmat kepada kita untuk kita meneruskan pemahaman kita, untuk kita mentadabbur surah-surah yang pendek ataupun disebut sebagai surah-surah lazim, yang mana kita memberikan tumpuan kepada surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq, yang mana surah Al-Alaq pada petang ini merupakan siri yang pertama. Walaupun pada 2 minggu lepas kita telah memasuki sedikit maklumat tentang surah Al-Alaq, ia lebih kepada pengenalan. Jadi pada petang ini kita memulakan dengan siri yang pertama bagi surah Al-Alaq. InsyaAllah, moga-moga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita cuba untuk membicarakan mungkin 3 ayat dan mungkin 4 ayat dan mungkin pada 5 ayat, bergantung kepada penerangan yang kita akan bincangkan pada petang ini. Surah Al-Alaq ini, sesiapa yang ada nota, dia boleh tengok pada nota. Siapa yang belum lagi menerima nota, saya telah letakkan link Google Drive di bahagian chat di Zoom ini, ataupun rakan-rakan yang melihat di FB Akademi Tadabbur, anda boleh lihat di bahagian komen, saya telah letakkan link Google Drive kat situ. Tajuknya adalah Nota Surah Lazim 22 Surah. Jadi untuk dapatkan nota-nota yang lalu pun, insya-Allah dia berada dalam link tersebut. So boleh dapatkan di sana, manfaatkanlah sebaik yang mungkin. Moga-moga usaha kita selama ini diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya kita mengucapkan berbanyak-banyak ribuan terima kasih kita, jazakumullahu khairan katsira, kepada penganjur kita yang seringkali memberikan kita ruang, iaitu Raudhah Zandra, kepada Zandra dan suami, atas usaha yang sangat baik ini. Semoga kita semua diberikan rahmat, diberi berkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita terus pergi kepada pengenalan. Okey, terus kita pergi kepada tujuan surah. Surah Al-Alaq ini ia bertujuan. Okey, maksudnya maqsad bagi surah Al-Alaq ini, surah ini setelah kita akan belajar keseluruhan ayat, yang mana surah Al-Alaq kita sedia maklum mengandungi 19 ayat. Dan surah Al-Alaq ini merupakan surah yang mengandungi ada sujud sajadah, ada sujud tilawah pada ayat yang terakhir sekali, pada ayat yang ke-19. Merupakan surah yang terakhir yang mengandungi sujud tilawah. Yang mana 19 ayat, insya-Allah kita akan mempelajari ke-19 ayat ini, yang mana 19 ayat surah Al-Alaq ini sebenarnya mempunyai tujuannya. Maka di antara tujuan yang dinukilkan, yang ditulis oleh para ulama, menyebutkan bahawa surah Al-Alaq ini adalah surah yang setelah kita baca, kita faham, ia membawa kepada misi yang utama, iaitu membawa kita kepada menyembah Allah, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kenapa perlu beribadat kepada Allah semata-mata? Kenapa kita perlu menyembah Allah semata-mata? Kerana dalam surah Al-Alaq ini Allah membuktikan bahawasanya Allah Ta'ala itu la ilaha illahu, kerana Allah itu dia bersifat yang maha mulia. Nanti kita akan bahas pada nama Allah Al-Akram. Allah yang bersifat Al-Akram. Al-Akram ia merupakan nama dikaitkan dengan nama Al-Karim, tetapi dia lebih mendalam daripada Al-Karim. Itulah Al-Akram. InsyaAllah kita akan belajar. Yang mana daripada nama Allah Al-Akram, Allah yang maha mulia. Kenapa Allah tu dia panggil Al-Akram? Kenapa Allah tu dia dipanggil yang maha mulia? Kerana Allah telah memberikan kita kurniaan yang sangat besar. Ada dua kurniaan yang kita akan belajar dalam surah Al-Alaq ini. Dua kurniaan ini tidak ada mana-mana manusia yang boleh menafikan. Bahkan dua kurniaan itu merupakan kurniaan yang sangat besar yang ada pada kehidupan manusia. Nak tahu dua kurniaan itu? InsyaAllah kita akan lalui pada perbincangan kita pada petang ini. Kerana ada kurniaan yang besar itulah dikaitkan dengan nama Allah Al-Akram. Kerana Allah itu Al-Akram lah merupakan bukti, merupakan hujah bahawa Allah Ta'ala itu layak dan berhak untuk disembah. Sebab itu tujuan surah Al-Alaq adalah surah yang mengajak kita supaya beribadat, menyembah Allah Ta'ala yang maha mulia, yang mengurniakan nikmat kepada kita. Nikmat apa? Nikmat pada menciptakan manusia yang sebelum ni tiada kepada ada, dan Allah memberi satu nikmat yang besar, iaitu daripada itu nikmat kita boleh mempelajari sesuatu dipanggil nikmat ilmu. Nikmat penciptaan, nikmat ilmu ni merupakan nikmat yang besar. Kita semua hidup kat muka bumi Allah Ta'ala ni semua bergantung kepada ilmu. Ada orang dia hidup kat muka bumi Allah Ta'ala ni, dia bergantung pada ilmu dia, pandai berniaga. Ada orang dia dapat ilmu dia, dia dapat ilmu pandai dia bersukan. Macam penganjur kita kan, Cik Syafiq ni, pemain JDT, Masya Allah. Dapat ilmu dari sudut skill. Beliau seorang pemain bola sepak, contoh. Kita ada ilmu pada ilmu kita mengajar. Ada orang ilmu pada ilmu dia menjahit. Macam-macam ilmu Allah beri pada kita. Makna kata, kalau bukan kerana Allah bagi ilmu kepada kita, mungkin kita tak boleh nak hidup. Lepas tu kita hidup sendiri pun Allah yang jadikan. Itu di antara dua nikmat yang besar. InsyaAllah nanti kita akan ulas sebentar lagi. Tetapi ilmu yang paling besar yang kita kena cari, ilmu apa? Okay, itulah tujuan surah. Lepas ni kalau belajar mana-mana kelas, ikuti mana-mana kelas tadabbur, kelas tafsir sebagainya, tolong cari tujuan surah. Itu sangat penting. Kerana tujuan surah ni dia memberitahu kita kepada objektif. Apa aku nak buat pada surah ini? Maka kena cari tujuan surah. Kemudian kita sambung lagi kepada sinopsis surah Al-Alaq ni. Tak apa, saya sudah sebutkan pada kelas pengenalan yang dahulu. Nanti tuan-tuan dan puan boleh rujuk semula. Kita terus pergi kepada hubung kait surah dengan surah sebelumnya. Sebelum ini, mungkin waktu tuan-tuan mengikuti pengesian surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, mungkin sebelum ni dah ikut mula-mula surah Al-Duha, surah Al-Nashrah dan semasuklah surah At-Tin. Okey. Pada petang ini saya ingin menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ada satu maklumat yang penting yang perlu kita pelajari. Kalau tadi kita belajar tentang tujuan surah, maka satu maklumat lagi iaitu pada mencari maklumat hubung kait surah yang kita belajar dengan surah yang sebelumnya. Surah sebelum surah Al-Alaq adalah surah At-Tin. Okay, kita dah belajar surah At-Tin. Sebelum surah At-Tin, surah Al-Nashrah. Sebelum surah Al-Nashrah adalah suratul Duha.
Okey, petang ini kita nak melihat sebersedikit maklumat tentang kepentingan kita mencari hubung kait. Apa hubung kait surah Al-Alaq dengan surah sebelumnya? Sebab kita hanya terima saja. Okey, lepas surah At-Tin, surah Al-Alaq. Okey, tetapi ada rahsia di sana, ada hikmahnya. Kenapa disusun Al-Alaq, surah Al-Alaq selepas surah At-Tin? So petang ni kita belajar sebersedikit. Okey, kalau sebelum ini kita pernah belajar surah At-Tin. Okey, ingat lagi tujuan surah At-Tin? Ingat balik surah At-Tin. Okey, surah At-Tin kita pernah belajar sebelum ini, surah yang menceritakan tentang manusia itu Allah telah cipta sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Okey, betul. Kan? Kita telah belajar manusia itu telah dicipta dengan sebaik-baik kejadian. Tetapi dalam surah At-Tin tidak diperincikan. Tidak diperincikan tentang apa? Dalam surah At-Tin tidak diperincikan tentang yang menciptakan kita sebaik-baik kejadian itu siapa dia? Kita tahulah jawapannya adalah Allah. Tetapi tidak diperincikan maklumat itu. Tetapi perincian maklumat yang menciptakan kita sebaik-baik kejadian dalam surah At-Tin itu, maklumat tu ada pada surah selepasnya. Surah apa? Surah Al-Alaq. Yang kita akan pelajari pada petang ini dan pada petang yang berikutnya nanti. Maknanya fungsi surah Al-Alaq ini, dia memperincikan lagi, dia menambahkan lagi maklumat. Yang mana surah Al-Alaq ni kita akan dapat belajar tentang sifat yang menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Maknanya surah Al-Alaq ni surah yang memberikan kita maklumat tambahan yang menciptakan kita sebaik-baik kejadian. Dalam surah At-Tin tu apa lagi sifat dia yang lain? Apa sifat dia utama? Maka surah Al-Alaq ni dia akan bagi tahu kepada kita. Jadi kita dah nampak dah. Oh, inilah susunan dia. Okay, tapi tak habis lagi. Nanti kita akan belajar tentang Allah Ta'ala itu adalah Al-Khaliq, yang maha mencipta. Lepas tu kita akan belajar nanti dalam surah At-Tin sifat Allah yang menciptakan kita sebaik-baik kejadian itu siapa lagi. Kita akan belajar iaitu nama Allah Al-Akram. Nama Allah yang mulia. Dua nama Allah Ta'ala ni dia tak ada dekat surah At-Tin, tetapi dia ada dekat dalam surah Al-Alaq. Okey, yang kedua, surah Al-Alaq adalah surah yang menceritakan lebih terperinci bahawa manusia ni macam mana dia boleh jadi sebaik-baik penciptaan. Dalam surah At-Tin, Allah hanya sebut sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik dicipta oleh Allah. Tetapi tidak diperincikan macam mana Allah Ta'ala tu mencipta manusia itu, apa proses dia, apa langkah-langkahnya. Maka dalam surah Al-Alaq diceritakan manusia itu macam mana dia boleh cipta sebaik-baik kejadian. Dia diciptakan daripada alaq. Alaq tu adalah bilangan banyak bagi alaqah, iaitu segumpal darah. Nanti kita akan kupas sedikit tentang kepentingan segumpal darah ini sehingga dia menjadi nama surah itu surah Al-Alaq. Al-Alaq dia adalah bilangan banyak, plural, jamak bagi perkataan alaqah. Alaqah, banyaknya alaqah, dia panggil alaqah. Okey, maklumat tambahan dekat situ. Jadi kita dapati bahawasanya walaupun surah tu dia macam At-Tin surah lain, Al-Alaq surah lain. Sebab dia ada Bismillah tu. Tetapi walaupun dia berlainan surah, tetapi dia ada connection dia. Dia ada hubung kait dia. Ni dipanggil ilmu mengetahui hubung kait surah dengan surah. InsyaAllah modul ini kita akan belajar nanti. Cadangannya nak bawa modul ni Ramadan yang akan datang. Okey, kita teruskan lagi. Yang ketiga, dalam surah At-Tin, kita masih ingat lagi tak? Yang surah At-Tin ni, Allah menyebut secara simbolik
ada 3 nabi. Masih ingat lagi? Ketika Allah menyebut tentang Allah bersumpah dengan buah tin, dengan buah zaitun, ada dikaitkan dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Ingat lagi? Ketika Allah bersumpah dengan gunung Tursina, Allah kaitkan dengan kisah Nabi apa? Dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Lepas tu apabila Allah menyebut wahadzal baladil amin, ketika Allah bersumpah dengan bumi yang aman, dikaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan, Allah menyebut secara simbolik. Tak jumpa, tak ada cerita Nabi tu secara terus terang. Ataupun Nabi tu dia menyebut 3. Tetapi dekat surah Al-Alaq, Allah memberi fokus. Allah memberikan tumpuan kepada satu Nabi. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita nampak perbezaan dia. Kalau At-Tin menyebut secara umum, tetapi surah Al-Alaq dia menyebut secara spesifik. Lepas tu dalam surah At-Tin, kita belajar sebelum ini, kalau kita tak nak jatuh ke dalam asfala safilin, kita jatuh ke tempat yang serendah-rendahnya, maka disebutkan ciri orang beriman dan orang yang beramal soleh. Okey. Tetapi dalam surah Al-Alaq dispesifikkan lagi. Ciri orang yang beriman itu, ciri orang yang beramal soleh itu ada apa? Kaitan dengan apa? Maka dalam surah Al-Alaq disebutkan tentang ilmu. Macam mana kau nak kenal Allah? Macam mana kau nak beriman kepada Allah? Kan? Macam mana kau nak percaya Allah tu wujud? Macam mana nak beriman tu? Sebab beriman itulah yang menyelamatkan kita daripada asfalas safilin. Tetapi macam mana kau nak beriman itu? Macam mana nak kenal Allah? Macam mana nak tahu akhirat? Dia memerlukan kepada ilmu. Ilmu itulah diceritakan nanti dalam surah Al-Alaq. Lepas tu kalau dah kenal Allah, dah ada iman, buatlah amal soleh. Di antara amal soleh yang sangat besar, yang sangat utama dalam hidup manusia ini adalah pada sujud. Sujud di sini merujuk kepada salat, merujuk kepada ketundukan, merujuk kepada kepasrahan, dan dalam masa yang sama surah Al-Alaq mengajak kita supaya dekatkanlah diri kepada Allah. Dekatkanlah diri kepada Allah. Jadi ini beberapa maklumat sedikit lah. Dia sebenarnya banyak lagi maklumat lain, tapi cukuplah dengan 4 maklumat utama ni untuk membuka minda kita, membuka mata kita. Selama ini mungkin ada di kalangan kita yang tidak ambil peduli pun tentang penyusunan surah-surah di dalam Al-Quran. Yang kita tahu dah susun macam tu je lah. Tetapi pada petang ini, moga-moga sedikit sebanyak membuka minda kita untuk kita mencari, lebih berusaha untuk mencari jawapan. Rupa-rupanya penyusunan surah-surah di dalam Quran ini, ia sangat memberi makna kepada kita. Ada ilmu di situ yang banyak kita boleh dapat supaya kita dapat merasai susun surah-surah ni pun satu benda yang takjub. Kan? Jadi moga-moga dengan pengenalan ini dapat memberikan kita semangat, motivasi kepada kita untuk kita teruskan lagi mendalami ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Kita teruskan dengan ayat berikutnya, dengan perkara berikutnya. Okey. Surah Al-Alaq ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya dah sebut pada pengenalan. Okey. Tetapi kenapa saya nak tekankan? Kerana surah Al-Alaq ini dia merupakan wahyu yang pertama yang Allah turun, wahyu dari Al-Quran. Maknanya ayat yang awal-awal turun kepada Nabi SAW adalah surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ni bukan semua sekali, bukan 19 ayat, tetapi ayat 5 yang pertama. 5 ayat yang pertama. Kalau kita tengok dekat nota tu, saya ada berikan contoh. Contoh kajian yang dibuat oleh para ulama. Ulama-ulama yang mereka mengkaji tentang Al-Quran ni,
mereka kajilah sama ada guna kaedah macam-macam cara mereka buat. Maka para ulama mendapati di antara surah-surah yang awal turun, dia penting tahu sebab dia kalau sebut first ni, kalau dia sebut awal turun, dia mesti ada sebab. Maksudnya kenapa tak pilih ayat lain nak turun kepada Nabi? Kenapa mesti 5 ayat pertama surah Al-Alaq? Jawapannya tanyalah Allah, kan? Jadi nak tanya Allah Ta'ala tu memanglah kita hamba yang menerima apa saja dari Allah. Tetapi kita nak kena gali, cari rahsia dia. Kenapa ya? Maka para ulama menyebut, contoh kalau kita tengok gambar dekat nota tu, saya paparkan kitab Ma'adidut Tafak. Dia ada satu kitab yang dikarang oleh, kalau kita tengok pada nama tu kan, kitab tu dikarang oleh Abdul Rahman Haban Nakah. Beliau telah buat satu kitab tafsir yang dia bukan buat kitab tafsir mula Fatihah. Dia panggil teknik, dia susun tafsir ayat tu mengikut surah-surah yang turun. Ada kitab-kitab yang dia buat. Dia susun dulu. Dia susun surah Al-Alaq dulu, lepas tu surah Al-Muddathir, surah Al-Muzammil, surah Al-Qalam. Kalau kita ikut kaedah yang biasa, kita beli buku tafsir, tentulah jumpa surah Fatihah dulu, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Tetapi ada ulama yang mereka menulis kitab, mereka mula dengan surah yang awal-awal turun. Sangat menarik buku ni. Jadi dalam kitab tersebut saya sebut contohlah. Okey, surah Al-Alaq ada 5 ayat pertama yang kita akan belajar. Lepas tu wahyu maksudnya lepas 5 ayat pertama turun, wahyu Quran terputus. Maksudnya malaikat tak datang dah. Ini yang para ulama bincang. Berapa hari, berapa bulan. Kemudian tak lama kemudian tu barulah turun surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Tapi kita tak belajar lagi, insya-Allah. Cuma dia ada sebab dekat 7 ayat pertama surah Al-Muddathir. Kemudian terus surah Al-Muzammil, kemudian turun surah Al-Qalam. Para ulama khilaf dalam menentukan Al-Qalam dulu baru Al-Muddathir ke Al-Muzammil. Tapi 4 surah ni merupakan surah yang awal-awal turun. Maknanya kalau dia awal-awal turun, maknanya sepatutnya dialah awal-awal kita belajar. Tidaklah begitu juga. Ya, sebab kita belajar sekarang ni, ada orang setengah orang dia fahamkan Quran, dia ikut susunan surah. Fatihah lah dulu. Lepas tu baru Baqarah. Ada setengahnya dia belajar Quran ni, dia mengikut susunan penurunan Al-Quranul Karim. Boleh juga. Dua-dua sudut tu boleh. Tapi saya nak paparkan maklumat di sini untuk tuan-tuan dapat merasai, untuk kita bagi kita satu usaha yang lebih untuk kita mencari rahsia ada apa pada 5 ayat pertama tu. Sedangkan sebelum ni tak ada ayat Quran yang Nabi tahu. Tapi 5 ayat pertama ni yang mula-mula Nabi belajar. Yang diajar oleh Jibril. Seperti mana yang Allah Ta'ala perintahkan. Okey, itu pengenalan dia. Okey, kemudian pada 2 minggu lepas, okey, saya telah sebutkan, okey, wahyu ni, tuan-tuan jangan salah anggap. Wahyu ni bukanlah pertama wahyu itu berbentuk penurunan Al-Quran. Sebab kalau tengok daripada nota tu, saya ada paparkan pada tuan-tuan ni. Jenis-jenis wahyu ni. Kita belajar sedikit maklumat pada petang ini. Tapi saya tidak tuliskan semua maklumat di dalam nota ni. Tapi saya sebut yang utama saja. Okey, kalau kita belajar tentang wahyu. Wahyu ni tuan-tuan, sebut nama wahyu ni pun masya-Allah. Wahyu ni datang dari Allah. Okey, wahyu ni sebenarnya yang diterima oleh Nabi SAW, dia ada 4 bentuk. Ada 4 cara Nabi dapat wahyu dari Allah. Yang pertama, Nabi dapat wahyu dalam bentuk mimpi yang benar. Mimpi yang benar ni lah merupakan wahyu yang mula-mula Nabi dapat sebelum turunnya 5 ayat surah Al-Alaq. Yang itu. Nabi dapat dulu mimpi yang benar. Jadi mimpi yang benar ni dia juga adalah wahyu. Sebab tu cara Nabi ni kalau dapat wahyu,
kadang-kadang Nabi dapat wahyu dalam bentuk mimpi. Dia beza dengan mimpi kita. Mimpi kita ni banyak ngigau, banyak mainan syaitan. Tapi ada juga mimpi yang benar. Sebab tu mimpi orang beriman ni yang benar ni, dia merupakan salah satu cabang daripada cabang kenabian. Bukanlah orang tu jadi nabi. Tapi kalau siapa dapat mimpi yang benar tu, itu merupakan di antara ciri-ciri kenabian. Daripada banyak tanda-tanda jadi nabi ni, jadi banyak tanda dia itu seorang nabi. Salah satunya daripada mimpi yang benar. Bukanlah dia layak jadi nabi, tak. Tapi mimpi yang benar ni hanya diterima oleh para nabi. Wahyu ni dia bukan dengan Jibril saja, tak. Tetapi mimpi yang benar. Okey, Nabi banyak mimpi Nabi semua benar. Okey, lepas tu kaedah yang kedua, kadang-kadang Nabi dapat wahyu ni dia berbicara langsung dengan Allah. Dia direct terus dengan Allah. Ini macam kita sedia maklum dalam surah apa, kita tahu pada kisah apa, pada kisah Isra' dan Mi'raj yang Nabi dapat perintah solat 5 waktu tu. Itu Nabi berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Berbicara langsung ni maksudnya tidak ada perantaraan Allah dengan Jibril kepada Nabi Muhammad. Tak ada. Maknanya Nabi SAW terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang-kadang Nabi dapat wahyu ni terus dicampakkan ke dalam hati Nabi SAW. Dia dapat bisikan fi rawi terus kepada dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadis lah, ada hadis, banyak hadis-hadis yang sahih. Hadis riwayat Al-Hakim dan sebagainya. Okey. Dan yang keempat, kadang-kadang wahyu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat melalui Allah Taala utus malaikat Jibril alaihi salam. Ini yang paling banyak sekali. Allah Ta'ala hantar Jibril. Yang surah kita nak belajar ni, duduk yang mana? Berada pada metod yang mana? Pada cara yang mana? Sudah tentu kita akan jawab pada yang keempat. Yang 5 ayat kita nak belajar ni, surah Al-Alaq ni, dekat Gua Hira tu, ini adalah kaedah yang keempat. Allah Ta'ala hantar Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu tu Nabi tak kenal Jibril ni. Duduk seorang-seorang pula dekat Gua Hira. Cuma Nabi jumpa Jibril kali pertama yang dapat 5 ayat surah Al-Alaq ni lah. Para ulama duk bincang. Bulan apa? Itu yang kata turun Ramadan lah. Allahu Ta'ala alam. Tapi para ulama mengatakan waktu jumpa Jibril itulah ia berlaku pada malam bulan Ramadan. Wallahu Ta'ala alam. Okay, kita dapat 4 maklumat tu dulu. Okay, kita dapat 4 maklumat ni. Okay, kita nak ulas yang keempat ni, perincian dia. Yang keempat ni, Allah Ta'ala hantar malaikat Jibril. Penting sangat Jibril dalam hidup Nabi ni. Dia sebenarnya Jibril ni bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi lain pun ada juga Jibril. Peranan Jibril tu. Tetapi Jibril ni, dia sangat besar dalam hidup Nabi SAW. Jibril. Okey. Allah Ta'ala hantar Jibril, dia ada beberapa cara. Slide yang berikut ni, ini adalah yang 3 ni, yang saya paparkan ni, ini adalah cara Jibril jumpa Nabi SAW. Maknanya Allah Ta'ala hantar wahyu kepada Nabi SAW melalui Jibril, ada 3 cara. Ada di antara caranya, Jibril menunjukkan dalam rupa yang asal, yang original. Maksudnya, Jibril datang kepada Nabi dengan menunjukkan dia ada 600 sayap. Dalam rupa asal. Kan malaikat ni semua bersayap. Boleh baca surah Fatir tu lah. Nak tahu malaikat ni ada berapa sayap. Ada 2, ada 3, ada 4 dan ada yang lebih. Jibril dalam hadis Nabi SAW, dia ada 600 sayap. Dan Nabi pernah tengok Jibril 2 kali dalam rupa yang asli. Itu cara yang pertama. Tapi 2 kali je yang Jibril datang jumpa Nabi dengan memang berbentuk bersayap tu. Sayap. Yang kedua,
kadang-kadang dia datang dalam bentuk salsalatul jaras. Salsalatul jaras ni maksudnya dia dalam bentuk kadang bunyi loceng ataupun bunyi, ada mengatakan bunyi rantai yang digisik di batu. Dengar bunyi tu. Bunyi seperti bunyi loceng. Dikisik. Ada mengatakan dia ikut pada terjemahan. Salah satu jaras ni dia macam bunyi rantai, dia macam bunyi bunyi loceng yang sangat kuat. Itu adalah cara yang kedua. Maknanya Jibril datang bunyi tu. Dan yang ketiga, kadang-kadang Jibril datang menyerupai orang. Dia menyerupai manusia yang biasa. Dia bukan macam pertama dan bukan macam kedua, tapi dia menyerupai orang. Yang menyerupai orang ni kadang-kadang ada para sahabat boleh tahu. Maksudnya cara yang ketiga ni lah. Para sahabat para sahabat ni mereka boleh tahu bahawa ni wahyu nak datang ni. Ini wahyu turun ni. Para sahabat boleh tahu. Ada para sahabat yang mereka boleh mengenali bahawa sekarang ni ni wahyu turun lah ni. Itu yang bentuk yang perkara yang ketiga. Bukan begini. Maksud dia yang ketiga ni kadang-kadang para sahabat mereka boleh mengetahui tentang penurunan maksudnya kadang-kadang para sahabat dia boleh tahu tentang wahyu tu turun. Ini tiga kaitan dengan Jibril. Yang menggunakan Jibril ini, yang menggunakan kaedah Allah hantar Jibril ini, para sahabat mereka boleh mengetahui dalam beberapa cara. Ini cara dia. Ada 7 cara. Saya bagi beberapa contoh. Maksudnya yang para sahabat dia tahu wahyu tu turun melalui Jibril lah. Ada 3 cara tadi tu kan. Maka 7 ni. 7 bentuk. Kadang-kadang yang pertama, para sahabat mereka mendengar bunyi seperti lebah. Dia dengar bunyi seperti lebah ni. Ni macam riwayat Umar Al-Khattab. Ada dalam hadis riwayat Tirmizi. Mereka dengar bunyi. Tapi bukanlah lebah betul. Tapi dengar bunyi macam gerombolan lebah. Itu dikaitkan dengan wahyu yang turun. Lepas tu kadang-kadang yang kedua, kadang-kadang para sahabat mereka nampak dahi Nabi SAW ni berpeluh. Banyak peluh dia. Walaupun ketika itu musim sejuk. Masa musim sejuk tu, padahal tak berpeluh lah kan sebab sejuk. Tapi dahi Nabi ni, dia berpeluh. Banyak peluh dia turun. Walaupun ketika sejuk. Maknanya apa? Maknanya wahyu. Ini seperti mana apa yang dapat dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dalam riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, kadang-kadang tunggangan Nabi, waktu Nabi naik tunggangan dia, kan, tunggangan dia tu dia akan maksud dia tunggangan dia berbunyi. Kalau Nabi naik unta ni, unta dia berbunyi menderum. Maksudnya unta dia macam dah, kan? Maksudnya kalau kita naik kereta tu, kita bergoyang lah, goyang. Macam unta dia macam dengan bunyi dia tu pelik tu. Ketika tu Nabi duduk di atas unta dia, kata orang seperti apa, dia untanya menderum, unta dia rasa macam kita rasa macam nak bergerak ni. Itu dikaitkan dengan wahyu itu tu turun. Dia ada dalam hadis riwayat Ahmad. Kadang-kadang para sahabat, seperti ada para sahabat yang kalau Nabi duduk dekat-dekat dengan mereka, ada para sahabat kalau peha Nabi duduk dekat dengan peha mereka, sahabat rasa beratnya peha Nabi ni, rasa macam nak pecah peha mereka. Itu dikaitkan juga dengan wahyu yang turun. Ini ada contoh dia yang dialami oleh beberapa orang sahabat Nabi SAW.
kadang-kadang para sahabat boleh nampak wahyu tu turun, ada perubahan pada muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang muka Nabi ni bertukar menjadi merah. Sejuk, nampak macam merah. Ni berbanding riwayat Muslim daripada Ubadah bin As-Samit. Okey. Kadang-kadang Nabi tunduk kepala dia dan Nabi tutup dengan baju dia. Itu pun di antara bentuk wahyu yang Nabi SAW dapat. Ni seperti mana riwayat Ubadah bin As-Samit dalam riwayat Muslim. Dia semua tu ada hadis, cuma saya minta maaf, saya tak dapat nak letakkan setiap cerita ni dengan hadis-hadis dia. Lepas tu yang berikutnya, kadang-kadang para sahabat ini mereka boleh mereka mendapati kalau Nabi menggerak-gerakkan lidah dia, menggerak-gerak laju lidah dia menyebut tu, itu juga dikaitkan dengan penurunan wahyu. Semua yang 7 perkara ni, yang dengar bunyi lebah, dahi berpeluh, tunggangan Nabi menderum, para sahabat peha mereka seberat. 7 perkara ni sebenarnya dikaitkan dengan pertemuan Nabi dengan Jibril alaihi wassalatu wassalam. Maksudnya perantaraan malaikat, Allah Ta'ala menghantar malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ini sedikit maklumat ringkas yang dapat saya kongsikan pada tuan-tuan perempuan, sebab kita belajar surah Al-Alaq ni, dia memang berkaitan dengan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Maka eloklah sedikit kita belajar tentang kaedah penurunan wahyu daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian kita lanjutkan dengan kisah yang Nabi di dalam gua tadi. Okey, saya telah sebut pada minggu lepas bahawasanya hadis ni tuan boleh baca yang kisah surah Al-Alaq ni. Okey, mungkin saya dah sebut pada pengulang pada siri pengenalan, tapi tuan saya ulang semula sedikit ya. Sebenar-benarnya Nabi SAW dia masuk ke dalam gua Hira tu, sebenarnya Nabi ni hati dia kuat untuk dia pergi ke Gua Hira tu. Dia nak mengasingkan diri daripada orang kampungnya adalah setelah Nabi bermimpi dengan mimpi yang benar. Ni riwayat Bukhari juga riwayat Muslim. Lepas Nabi nampak cahaya yang terang dalam mimpinya, Nabi pun tertarik nak pergi menyendiri. Dia nak pergi mengasingkan diri dia, nak naik ke Gua Hira tu. Jadi dia pun pergi ke Gua Hira. Dia beribadah di sana. Ada orang tanya ibadat apa? Memang ibadat iktikaf lah. Macam itulah turun-temurun cara ibadat orang-orang dahulu. Tapi Nabi bawa bekal. Nak menunjukkan bahawasanya kita dapat belajar, kena ada usaha, bukan tawakal je, kena ada usaha. Nabi pun bawa bekal. Bila bekal Nabi dah habis, Nabi balik semula turun dekat rumah dia, dia patah balik, pergi balik naik ke Gua Hira tu. Masa dia beberapa malam itulah datanglah Jibril alaihi salam ke Gua Hira. Lepas tu Jibril memberitahukan Nabi untuk Nabi membaca. Tapi Nabi mengatakan dia tidak boleh membaca. Sebanyak 3 kali. Setiap kali Nabi mengatakan wama ana biqari'in, aku tak boleh nak baca. Para ulama hadis mereka mencari jawapan. Jibril suruh baca tu baca macam mana? Kalau dibaca dalam riwayat Bukhari, ada riwayat daripada riwayat Ubaid, saya lupa nama dia tu, riwayat tu yang mana riwayat tu dia menyebutkan bahawa Jibril alaihi salam dia tunjukkan macam sesuatu yang telah tertulis. Dia tunjuk sesuatu yang telah ditulis, dia suruh Nabi baca. Itu yang Nabi kata apa? Nabi kata, wama ana biqari'in. Aku tak boleh baca. Aku tak pandai nak baca. Nabi kata. Lepas tu Jibril peluk dia dengan kuat. Peluk dia, lepas tu lepas. Suruh lagi baca. Nabi kata, wama ana biqari'in. Aku tak boleh nak baca, aku tak pandai nak baca. Kan? Lepas tu dipeluk lagi kali kedua. Sampailah kali ketiga. Kenapa dia dipeluk? Di sini para ulama hadis mereka mencari jawapan. Kenapa Jibril peluk? Wallahu ta'ala alam, para ulama hadis mengatakan bahawa dipeluk dengan kuat tu nak menunjukkan bahawasanya
nak belajar ni, dia memang kena sungguh-sungguh. Sampai Nabi berpeluh tau. Nabi lari, Nabi balik tu sampai Nabi ni nak menunjukkan bahawa ilmu ni dia memang kena gigih. Dia memang kena rajin. Kalau duk main-main je, memang tak dapatlah ilmu tu. Memang tak dapatlah. Dia kena sampai kalau Nabi tu dipeluk oleh Jibril tu, dia peluk kuat-kuat tu. Nak menunjukkan ilmu ni dia kena gigih, dia kena memang bukan sekadar rajin lah, memang kena rajin-rajin lah. Di situ di antara hikmah ni. Lepas tu barulah Jibril menyuruh, barulah perintah baca. Lepas tu Jibril pun bacalah ayat pertama sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam tu. 'Allamal insana ma lam ya'lam tu. 5 ayat tadi. Lepas tu Jibril pergilah meninggalkan Nabi. Nabi pun balik jumpa Khaisyah. Akhirnya Khadijah selimutkan dia. Sampailah jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Okey, hujung dia yang flow yang ke-9 ni, wahyu terputus beberapa bulan. Wahyu terputus. Maksudnya Jibril dah tak turun dah. Wahyu terputus. Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala berikan wahyu tu terputus? Beberapa bulan. Para ulama khilaf lah. Ada kata sampai 6 bulan. Berbulan-bulan. Kenapa? Sebenarnya, kata para ulama hadis, mereka kata antara sebabnya mereka nak tengok Nabi ni. Dia rindu, dia suka tak dengan wahyu yang dia dapat tu? Dia suka tak dengan Jibril yang datang? Tapi Nabi ni, selepas dia dapat peristiwa tu, walaupun mula-mula dia takut, dia balik, Khadijah selimutkan dia. Tapi hati dia rindu sangat. Dia bertanya-tanya, mana yang makhluk yang datang hari tu dekat Gua Hira tu. Sampailah berbulan-bulan tu Nabi selalu tengok kat mana dia. Akhirnya dia nampak Jibril besar sangat. Ketika itulah barulah turun surah Ya ayyuhal muddathir. Tu surah dia. Tapi kita belajar kemudianlah surah Al-Muddathir tu. Jadi saya nak cerita pada tuan-puan sedikit sebanyak maklumat yang ada di dalam hadis yang tidak ada dalam surah Al-Alaq. Jadi kita jangan ingat surah Al-Alaq ni 5 ayat pertama merupakan wahyu pertama. Tapi kalau wahyu pertama dari Al-Quran, iya. Tapi wahyu pertama sebenarnya adalah daripada mimpi. Disebabkan mimpi melihat cahaya yang terang benderang itulah Nabi timbul dalam hatinya nak pergi berkhaluat seorang diri naik ke Gua Hira tu. Itulah maklumat yang dapat saya kongsikan secara ringkas. Okey, kita terus pergi kepada ayat yang pertama. Okey, sebelum ayat pertama tu, izinkan saya sedikit untuk saya menerangkan tentang kenapa Nabi dia kata dia tak boleh membaca. Kalau kita menerima pendapat kata Jibril dia tunjuk sesuatu yang tertulis, kan? Kenapa Nabi kata dia tak boleh membaca? Kerana kita sedia maklum bahawasanya Nabi SAW ni dia memang seorang yang ummi. Dia panggil ummi. Ummi ni menurut para ulama tafsir, ummi ni maksudnya tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Maksudnya Nabi SAW ni dia memang tak boleh baca, dia memang tidak boleh menulis. Dia ada kelebihan pada Nabi. Lepas tu Nabi kata, wa ma ana biqari'in, aku tak boleh nak membaca. Tidak semua orang Arab tu dia tak boleh baca. Tapi sikit sangat yang boleh baca. Yang boleh membaca, menulis itulah yang Nabi lantik dia menjadi penulis wahyu. Antaranya Ubay bin Ka'ab, antaranya kan. Tetapi ini menunjukkan bahawasanya macam mana Nabi boleh baca Al-Quran. Maknanya nak menunjukkan wahyu tu Allah yang ajar pada Nabi SAW lah. Okay, kalau tuan-tuan nak tengok ayat, saya buat satu contoh ayat nak menunjukkan Nabi ni dia memang seorang yang ummi, seorang yang tidak boleh membaca dan tidak juga boleh menulis. Tapi kenapa Nabi boleh baca, Nabi boleh sampaikan ayat Quran tu?
Kan Nabi tak boleh baca. Itu nak menunjukkan Allah yang ajar. Asalnya Nabi memang tak boleh baca. Kalau tengok atas tulisan, Nabi tak boleh baca. Tapi macam mana akhirnya dia boleh baca Quran tu? Dia boleh sampaikan. Kerana Allah lah yang ajar. Okey. Jadi kita tengok suratul Al-A'raf ayat 158 contoh. Kita akan jumpa perkataan An-Nabiyil Ummi. Okey. Ini satu contoh surah Al-A'raf ayat nombor 158. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi. Berimanlah kepada Allah dan rasulnya. Rasulnya yang mana? Rasulnya yang ummi. Nabi yang ummi. Ummi ni tidak boleh membaca dan tidak juga boleh menulis. Okey, kemudian kita lihat dalam surah Al-Ankabut ayat nombor 48 yang menyebutkan memang Nabi ni dia tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Rupa-rupanya ciri-ciri Nabi tak boleh baca dan menulis ni sudah tertulis, sudah diketahui oleh orang-orang sebelum ini. Sebab tu kalau Nabi, maksudnya kalau Ahlul Kitab, okey, kalau mereka tahu Nabi ni boleh menulis, nanti akan ada orang mengatakan, oh Nabi lah tulis Quran tu. Walaupun Nabi sendiri tak boleh menulis, orang pun dah tuduh Nabi ni, dia reka Quran. Bayangkan kalau Nabi boleh menulis. Tentulah lagi kuatlah dakwaan kata Nabi yang reka Quran tu. Kalau kita tengok dalam surah Al-Ankabut ayat 48 ni, Allah bagi tahu bahawa Nabi ni, وَمَا كُنْتَ تَسْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. Padahal engkau tidak pernah tahu membaca sebelum turunnya Al-Quran ini dan tidak pula tahu menulis dengan tangan kananmu. Maknanya tidak tahu. Tapi selepas turunnya Al-Quran, Nabi tahulah membaca Al-Quranul Karim itu setelah diajar oleh Jibril alaihimussalatu wassalam. Sebab tu setiap bulan Ramadan, Jibril datang, Nabi bertalaqi, Nabi bertadarus dengan Jibril. Nabi talaqi lah. Bertalaqi tu, bertadarus bulan Ramadan tu. Kenapa? Nabi, dia kalau kita belajar lah, Nabi baca, Jibril semak, Jibril baca, mungkin Nabi semak, di situ. Sampai tahun terakhir Nabi nak wafat, 2 kali Jibril datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kita teruskan dengan ayat yang pertama. Ni tadi sedikit maklumat cerita tentang kenapa Nabi kata dia tak boleh nak membaca tadi. Kerana memang Nabi SAW ini pada hidup dia yang awal-awalnya memang Nabi tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Okey. Kita pergi kepada ayat yang pertama dalam surah Al-Alaq. Okey. Ayat pertama berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey. Ayat ni ayat pertama sekali turun. Ayat pertama turun ni sebenarnya pasal apa? Allah Ta'ala kata iqra. Iqra ni adalah perintah. Perintah untuk buat apa? Bacalah. Siapa yang kena baca? Nabi Muhammad SAW. Melalui apa Allah perintahkan? Melalui Jibril. Allah kata, Iqra, bacalah. Tengok, bacalah. Ada apa dengan baca? Maknanya mula-mula Al-Quran yang Nabi tahu, yang Nabi dapat dari Allah, perintah baca. Maknanya Quran ni memang untuk dibaca. Nama pun Quran. Ada kaitan tengok dengan perkataan Iqra. Daripada kalimah Quran. Quran. Iqra, qara'a, baca. Maknanya kalau ada Quran tapi Quran tu tak baca, memang tak kena pada nama Quran itu, namanya adalah Quran. Kita dah ulas tentang surah Rahman, Quran. Apabila ada perkataan alif nun dekat Quran, maknanya bersangatanlah kena baca Quran tu. Jadi baca apa? Bacalah Quran. Di sini ada perintah baca. Okay, Nabi diperintahkan oleh Allah supaya membaca. Maka perkara yang paling utama nak kena baca adalah Al-Quran.
Kita kelak kalau kita belajar faedah kat sini. Kenapa Quran kena baca? Kerana dalam Quran itu ada ilmu. Jadi kalau nak tahu ilmu tu, kenalah dibaca. Bukan baca sajalah. Nanti kita akan baca. Nanti kita sebut lagi maklumat-maklumat lain. Kena sampaikan tu kemudian kita ambil. Okey, bacalah. Okey, Allah perintahkan baca. Maknanya perintah baca. Okey. Cara nak baca tu macam mana? Bismi. Bismi dengan nama. Bismi dengan nama. Dengan nama siapa? Rabbika. Rabbika, Rabb kamu. Saya tidak terjemah Rabb ni Tuhan. Saya mengekalkan Rabbi ni adalah Rabb. Rabbka tu adalah kamu. Kamu tu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Rabb kamu iaitu Allah. Rabb kamu ni maknanya Allah yang Jibril kata baca Quran ni tapi dengan menyebut nama Rabb kamu. Rabb kamu tu sifat dia apa? Cirinya apa? Alladhi khalaqa. Yang telah menciptakan. Okey, dalam ayat pertama ni Nabi SAW diperkenalkan oleh Jibril tentang Allah tu apa? Dekat sini ada dua perkara tentang Allah itu. Yang pertama, tuan-tuan bulatkan, kita nak kupas tentang perkataan Rabb dekat sini. Rabbika. Rabb. Perkara kedua dikenalkan oleh Jibril kepada Nabi pada perkataan khalaqa. Allah yang telah menciptakan. Jadi pada ayat pertama ni, Nabi mengenal bahawa selama ini yang dia tercari-cari kan tentang Islam, tentang iman ni apa Nabi tercari-cari, maka Nabi dapat belajar mula-mula bahawa Islam ataupun Tuhan yang dicari, Tuhan yang Nabi patut disembah itu memiliki nama apa? Sifat apa? Rabb, lepas tu yang menciptakan. Dua maklumat ni kita kena kupas dia secara terperinci. Sebab ini ayat yang pertama. Jadi cuba kita tanya anak-anak kita, cuba tanya diri kita. Masa kita belajar sekolah dulu, kan? Memang kita memang kita diperintahkan mengaji Quran. Cuma mengaji Quran ni wajib ke tak wajib? Cuba tanya. Walaupun kita sekolah Inggeris ke, tak pernah sekolah agama ke, kan sepatutnya memang kena ada silibus. Yang silibus pandai, kena silibus baca Quran tu. Kena ada. Okey, baca Quran. Jadi, kena baca Quran. Macam mana nak baca Quran tu? Itu cari nak belajar macam mana kan. Okey, tetapi pernah tak kita diajar mula-mula sekolah dulu waktu kita kecil, sekolah rendah, naik sekolah menengah, pernah tak kita diajar? Kita cuma diajar semayang, kena puasa, kena tutup aurat, sekian. Pernah tak kita dikenalkan, diajar oleh guru-guru kita, engkau kenal tak Allah engkau tu siapa? Kau sembah Tuhan kau tu sifatnya apa? Ada tak kita dikenalkan tentang Rabbu? Allah tu Rabb. Lepas tu pernah tak kita ditekankan tentang Allah tu khalaqa, yang telah menciptakan segala sesuatu. Yang ciptakan kau tu adalah Allah, menciptakan segala sesuatu. Dua benda ni sangat besar. Kita akan kupas insya-Allah. Okey. Pada ayat pertama ni, kita tahu Nabi diperintahkan untuk membaca. Baca apa? Tentulah baca Al-Quran. Tapi kalau kita ambil pengajaran, bukan baca Quran saja, apa saja bacalah. Tetapi kalau kita kaitkan dengan Nabi, tentulah Nabi baca Quran. Tapi di sini pengajaran umum pada membaca. Dapat nota, baca. Tak faham, baca lagi. Baca. Sebab tu membaca ni sebenarnya dia bukan hobi. Membaca ni sepatutnya dia dah jadi darah daging kita. Sebab tu kalau kita hobi awak apa? Hobi saya membaca.
sebenarnya membaca ni dia bukan hobi. Dia bukan pilihan sebenarnya. Membaca ni dia dah jadi kewajiban. Betul kalau kita kata hobi awak apa? Membaca. Sebenarnya kurang tepat kalau kita kata hobi kita membaca. Membaca ni dia bukan hobi. Dia benda yang, bukanlah kita kata kalau kita tak membaca satu hari tu jatuh hukum haram, tak. Seolah-olah kalaulah hidup kita ni tidak membaca, rasa macam tak kena dengan penurunan ayat pertama ni. Maknanya kunci ilmu tu pada membaca. Mana membaca ni dia dah jadi macam, kalau tak baca ni aku rasa tak boleh lah hidup aku ni. Tapi kita kena rajin baca. Dia mula-mula memang nampak bosan. Tapi lama-lama membaca. Okey. Kita terus pergi kepada kita nak cari maklumat. Okey, kita akan kupas pada petang ni. Kenapa Allah Ta'ala kata membaca menyebut nama Rabb? Kenapa tak kata Iqra bismillah? Kenapa tak kata Bismillahirrahmanirrahim? Faham kan? Sepatutnya kalau nak membaca, mestilah sebut Bismillah dengan nama Allah. Tapi kenapa dengan nama Rabb? Kenapa tak kata Bismillah, tapi kenapa diguna Rabbika? Di sini isu perkara yang kita nak kupas pada petang ini, insya-Allah. Okey, baik. Kita kejap nama Rabb. Okey. Kita lihat terlebih dahulu. Apakah hikmah di sebalik Allah perintahkan Nabi membaca dengan menyebut nama Tuhan tadi? Apa hikmah dia? Apakah hikmah di sebalik perintah membaca dengan menyebut nama Rabb tadi? Apa hikmah dia? Okey. 3 hikmah ni, ini saya nukilkan dalam kitab Tafsir Al-Kabir, dalam Mafatihul Ghaib, Al-Imam Ar-Razi. Beliau menyebutkan kenapa hikmah Allah perintahkan Nabi kalau nak baca Quran ni, kenapa sebut dengan nama Rabb Tuhan kamu, dengan nama Rabb kamu. Yang pertama, kata Imam Ar-Razi, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada Nabi, kalau nak mulakan membaca Quran, mesti menyebut dengan nama Rabb kamu. Maksudnya daripada yang pertama ni lah datangnya pada hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim itulah. Maknanya begini, kalau waktu-waktu biasa baca Quran, kita baca Bismillahirrahmanirrahim lah. Kita janganlah kita kata bismi rabbikal ladzi khalaq tu. Tapi mula-mula ayat memang bunyinya macam tu. Tapi secara realitinya memang Nabi pun baca Bismillahirrahmanirrahim tu. Tetapi mula-mula ayat memang dikenalkan macam tu. Tapi pengajaran untuk kita ambil daripada perintah membaca dengan nama Rabb kamu tu, apakah yang kita dapat belajar? Apa mesej sebenarnya daripada perintah baca menyebut dengan nama Tuhan tu? Yang pertama, Allah nak bagi tahu bahawasanya kalau nak mulakan baca Al-Quran tu, sebutlah nama Rabb kamu. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kalau kita menyebut nama Allah Ta'ala ni ada berkat dia. Kita sebutlah nama Allah ni, dia ada berkat. Semua nama Allah itu adalah baik. Nama Allah tu adalah mulia. Maka nak dapat sesuatu keberkatan, nak dapat kebaikan yang banyak, khususnya pada membaca Al-Quran. Al-Quran ni dia berkat tau. Ada banyak kebaikan, banyak manfaat. Tetapi nak dapat manfaat tu, nak dapat berkat tu, mesti mulakan dengan menyebut nama Allah. Itu adalah mesej yang pertama yang dapat kita belajar pada petang ini. Yang kedua, kata Al-Imam Ar-Razi, Allah memerintahkan Nabi SAW menyebut dengan nama Rabb ini yang kedua. Untuk apa? Nak bagi tahu, nak ajar kepada Nabi SAW, kalau nak membaca Al-Quran ini, perlu minta bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk kita jugalah,
memberitahu kepada kita. Ini dah masuk kepada teladan, ya. Dah masuk kepada pengajaran juga kepada kita. Apa yang dapat kita belajar pada petang ini? Kita kata kita dapat belajar kalau kita nak baca Quran, nak baca kalamullah, kita kena menyebut nama Allah. Kenapa? Apabila kita menyebut dengan nama Allah, seperti kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, kita memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Quran ni dia ada ilmu, Quran ni dia syifa, Quran ni segala-galanya. Jadi nak dapat segala-galanya dalam hidup kita, nak baca Quran ni, minta bantuan Allah. Itu makna yang kedua. Yang ketiga, kata Al-Imam Ar-Razi, membawa makna, kalau memulakan membaca Al-Quran itu dengan menyebut nama Allah, ia menunjukkan bahawa kita membaca Al-Quran itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 di antara hikmah yang kita boleh ambil daripada perintah Allah memerintahkan membaca dengan nama Rabb kamu. 3 ni saya ambil dalam tafsir Al-Kabir yang dikarang oleh Al-Imam Fakhrul Razi. Kita nak kupas lagi. Maklumat berikutnya adalah kenapa Allah menggunakan nama Ar-Rabb? Kenapa tak guna Allah? Maksudnya, kenapa tak guna ayat Bismillah? Kenapa guna Bismi Rabbi? Bismi Rabbi. Kenapa guna nama Rabb? Kenapa tak guna Bismillah? Begini. Ayat ni, kita kena tengok konteks. Konteks tu maksud dia, Nabi SAW sebelum ini, Nabi tak pernah kenal apa tu Islam. Nabi tak pernah kenal Allah tu siapa. Tak pernah. Nabi dapat kenal Allah tu pada dekat Gua Hira 5 ayat ni lah. Nabi dapat kenal mula-mula Allah tu siapa, Islam tu apa. 5 ayat pertama. Sebelum ni Nabi tak pernah. Nabi tak pernah kenal Allah. Tetapi, kenapa Nabi tak macam orang lain? Maksud dia, walaupun Nabi tak kenal Allah. Ingat, tu kena ingat ya. Ayat ni, ingat ya, Nabi jadi Rasul dah masuk umur 40 tahun. Maknanya 39 tahun Nabi hidup, Nabi tak pernah kenal Islam tu apa, iman tu apa, Nabi tak pernah. Sebab itu surah Ad-Duha, dalam surah Ad-Duha, Allah Ta'ala kata antara nikmat besar Allah bagi pada Nabi apa? Yang Allah Ta'ala kata, Allah kata wa ammas, Allah mengatakan wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka min allam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhal. Ingat tak ayat kata wa wajadaka dhallan fahada. Ayat tu sebenarnya Allah bagi tahu engkau dulu Muhammad mencari-cari jawapan, kemudian engkau dapat hidayah. Inilah hidayah dia. Maknanya Nabi dia tak pernah kenal Allah. Tetapi Nabi tak macam orang lain. Tetap faham tak? Dan Nabi duduk dekat Mekah, duduk pada orang kampung dia memang menyembah patung-patung, berhala-berhala. Tetapi kenapa Nabi tak macam orang kampung dia? Kenapa Nabi dia tak macam orang Arab musyrikin? Yang buat maksiat, yang buat kejahatan, yang menyembah patung-patung. Sedangkan Nabi tak pernah kenal Allah lagi. Nabi tak jadi Rasul lagi. Kenapa? Sebenarnya sudah Allah jaga Nabi tu. Tetap faham tak? Kan? Kenapa Nabi dia tak menyembah patung-patung macam orang kampung dia? Sedangkan dia tak pernah kenal Allah, dia tak pernah jadi Rasul. Kenapa? Sebenarnya Nabi ni dia sudah pun Allah jaga Nabi. Allah sudah pelihara Nabi. Kena faham kat situ. Kena faham dekat situ.
Okey. Jadi kalau nak cari nama Allah yang kata Allah pelihara, yang kata Allah jaga, yang kata Allah Ta'ala adalah yang mengaturkan hidup seseorang ni, nama yang paling tepat adalah pada nama Rabb. Dia bukan pada nama Allah. Tuan-tuan faham tak maksudnya? Maksudnya, kalau Allah Ta'ala guna Rabb dekat sini, Rabb ni dia sangat berkaitan dengan konteks suasana ketika Nabi tak pernah dapat Islam. Duduk kat Gua Hira pula seorang-seorang waktu malam, tiba-tiba Jibril datang kan Nabi takut. Tetapi untuk pujuk supaya jangan takut, kena beranikan diri. Betul tak kan? Maka nama paling sesuai pada konteks itu, pada suasana itu. Lepas tu ayat 5 ayat ni dia berkaitan dengan nak cerita tentang penciptaan manusia tadi, nak cerita tentang memberi nikmat tadi tu, maka yang bertepatan dengannya adalah nama Rabb. Kita jelas tak kenapa Allah memilih Rabb? Kenapa Allah tak memilih nama Allah? Kenapa tak memilih nama Ar-Rahman? Kenapa tak pilih nama Ar-Rahim? Kenapa dipilih nama Rabb? Bismi Rabbi. Maknanya Allah Ta'ala nak kenalkan Nabi Muhammad. Rabb itu apa? Jadi dikaitkan dengan konteks. Jadi untuk faham, jom kita tengok. Apa makna Rabb? Kenapa tak guna Allah? Tapi kenapa guna nama Rabb? Okey. Kalau nama Allah, kalau kita sebut nama Allah ni, dia dikaitkan dengan keagungan dan dari sudut ilahiyah, pengibadahan. Okey. Tetapi dalam konteks mula-mula kan Allah Ta'ala nak suruh Nabi fokus kepada pengibadahan ke nak fokus apa? Jadi mula-mula kena kenalkan dulu. Maksudnya kenapa Allah tak guna nama Bismillah? Kerana Allah Ta'ala nak kenalkan Nabi tu Allah Ta'ala yang kau nak kena sembah, yang kau nak kena ibadah, yang kau akan berjuang untuk agama dia, kan jiwa dan raga kau tu, Allah tu siapa? Maka dikenal dulu, Allah tu siapa? Sebab tu digunakan nama Rabb. Kalau guna nama Allah, dia dah pergi kepada menyembah Allah, beribadat kepada Allah. Jelas tak? Tapi sebelum Allah Ta'ala nak perintah beribadatlah kepada Allah, sembahlah dia, Allah Ta'ala nak terangkan dulu mula-mula Allah yang kau nak sembah tu, dia tu apa? Memiliki sifat apa? Sebab tu diterangkan Rabb. Sebab nama Rabb di sini, dia dikaitkan dengan rububiyah. Rububiyah tu apa? Rububiyah tu dari sudut penciptaan, kekuasaan, pentadbiran. Cuba tengok maklumat lanjut tu. Rububiyah ni, mana perkataan rububiyah? Rububiyah tu daripada perkataan Rabb tadi tu. Jadi kalau kita sebut rububiyah, perkataan Rabb tadi, dia merujuk kepada apa? Allah ni adalah pencipta semua makhluk. Allah ni adalah pemilik bagi segala yang dicipta. Allah ni adalah pentadbir, pengatur semua yang Allah Ta'ala ciptakan tanpa sebarang bantuan dari mana-mana makhluk pun. Itulah rububiyah. Rububiyah ni dikaitkan juga dengan Allah memberi rezeki, Allah mengatur manusia hidup dia dengan bagi rezeki semua. Maknanya rububiyah ni dia dikaitkan dengan penciptaan, dia dikaitkan dengan Allah mengaturkan apa yang dia cipta. Cara mengaturkan itulah dia bagi rezeki dan sebagainya. Allah bagi hidayah di bawah tajuk rububiyah lah. Okey, jelas. Jadi kita tengok lagi makna rububiyah tu apa. Apa makna Rabb tadi? Rabb tu adalah Allah pencipta semua makhluk, Allah pemilik segala sesuatu, Allah pengatur segala urusan. Jadi, kenapa Allah guna Rabb dekat sini? Kalau orang tanya, kenapa tak guna Bismillah? Kenapa disebut Bismi Rabb? Kerana pada konteks ketika itu, nama yang paling sesuai untuk dikenalkan, yang digunakan adalah Rabb. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada Nabi, kalau maksudnya Rabb tu, Nabi tahulah setelah diterangkan. Kan?
Maknanya nak bagi tahu kepada Nabi SAW, engkau mempunyai Tuhan, Tuhan engkau tu Tuhan yang menciptakan. Sebab nanti kita akan baca ayat pertama tu, kita akan jumpa allazi khalaqa, yang telah menciptakan. Jadi perkataan Rabb ni dia sangat dekat pada penciptaan. Sebab tu dia guna Rabb, dia tak guna kalimah Allah. Lepas tu kalau Allah dah cipta apa yang dia buat, dia takkan biarkan. Dia akan atur sendiri. Dia akan urus sendiri. Dia akan jaga yang dia cipta tu. Jadi Allah nak kenalkan Nabi bahawasanya engkau ni Muhammad telah dijaga. Engkau ni sekian-sekian-sekian. Termasuklah Allah juga mengaturkan engkau Muhammad ni akan jadi Nabi. Engkau akan jadi Rasul. Jadi Allah Ta'ala nak memberitahu kepada Nabi SAW bahawa yang selama ni Nabi mencari Islam, Nabi nak mencari apa sebenarnya kan? Nabi mencari-cari tu, baru Nabi dapat. Pada malam itu, di Gua Hira itu Allah menggunakan nama Rabb. Saya harap tuan jelas. Jelas tak saya terangkan ni? Memerlukan kepada, memerlukan kepada apa penjelasan. Okey, memang Allah Ta'ala fokus pada tauhid. Rabb tu memang fokus pada tauhid. Tetapi untuk kita macam ni lah. Contoh macam ni. Okey, kalau kita nak suruh orang sembah. Contoh kita kata, sembahlah Allah. Kan? Buatlah ibadah kepada Allah. Kalau orang tanya, kenapa saya perlu sembah Allah? Kenapa saya perlu sembah Allah yang satu? Kita nak jawab apa? Kita gunakan dalil Allah tu Rabbul Alamin. Dia Rabbul Alamin ni, Allah ni Rabb pada nama Rabb ni, dialah menjadi penyebab, faktor kenapa Allah tu la ilaha illallah. Jadi sebelum diperintah dikenalkan Allah pada pengibadahan, maka dikenalkan Allah Ta'ala ni siapa dia itu. Nanti hujungnya akan bawa kepada menyembah Allah yang satu. Okey, sebab tu dikenalkan dengan Rabb sini. Allah jaga, dia Rabb ni dikaitan juga dengan Allah pembimbing, Allah pendidik, Allah pengatur. Okey, Nabi Muhammad SAW ni yang aturkan hidup dia adalah Allah. Daripada dia kecil sampailah dia duduk, sampailah dekat Gua Hira tu. Sampaikan dia pernah mimpi sebelum ni dengan mimpi yang Allah lah yang mengaturkan dalam mimpi dia. Allah lah yang mengaturkan hidup dia tu. Dia tidak pernah menyembah berhala-berhala dan patung-patung macam orang kampung dia. Allah jugalah yang mengaturkan dia. Dia itu akan jadi Rasul. Allah juga yang mengaturkan kepada dia. Dengan kekuasaan-kekuatan Allah Ta'ala itu, Nabi ini lepas ni dia akan pergi bertemu. Dia akan mendakwah. Dia akan dakwah. Dia akan menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa Muhammad, engkau ada Tuhan yang jaga engkau. Engkau ada Tuhan yang mengatur urusan. Semualah, bukan untuk Nabi saja, tapi dikenalkan Tuhan itu siapa. Kalau saya, contohnya kalau orang tanya kita, kenapa saya perlu solat? Kita nak jawab apa? Susah juga nak jawab. Jadi kita kenal lah. Yang bagi kau rezeki tu siapa? Yang bagi kau hidup tu siapa? Yang bagi kau nyawa tu siapa? Yang bagi kau berjalan tu siapa? Yang bagi kau cakap tu siapa? Itulah pada makna Rabb tu. Yang mengaturkan hidup kau selama ni kau berjaya siapa? Itulah Rabb. Itulah pada nama Allah Rabb tu. Nampak tak? Rabb sini, daripada Rabb sini, kalau orang kenal, mendalami Rabb ni, dia senang nak ibadat. Dia senang nak pergi menyembah Allah. Dia senang pergi nak memohon perlindungan kepada Allah. Sebab kukuhkan dulu Rabb. Rabb ni lah, Rabb dekat sinilah yang kita dianjurkan. Kau tengok langit, kau tengok bulan, kau tengok matahari, kau tengok pokok-pokok. Itulah pada Rabb. Kau tak faham tak? Siapa yang mengaturkan rezeki kita macam ni? Siapanya Allah. Dia dekat Rabb kat situ, kita faham jelas. Saya dah bagi contoh tadi banyak. Jadi Allah Ta'ala nak ajar pada Nabi supaya kenal Tuhan engkau ini dia adalah Rabb. Rabb ni makna besar. Kalau siapa belajar Al-Fatihah, dia dah diajar dah. Dekat Al-Fatihah tu ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
yang Rabb bagi sekalian alam. Saya sebut dah tadi. Kalau sebut Rabb, dia sangat berkaitan dengan menciptakan, memiliki, mengatur. Mengatur tu termasuklah beri rezeki. Tu dia termasuk dalam makna yang umum dalam mengaturkan. Beri kesihatan. Semua tu adalah pada Rabb. Jelas ya? Alright. Bagi kita sihat ni, nama Rabb lah. Bagi kita rezeki sama ni, Rabb lah. Tu pada nama Rabb. Maka kalau Allah tu dia Rabb, dia Rabbul Alamin, dia Rabb sekian alam, kita kena buat apa? Itu yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas ya? Moga-moga nota yang saya paparkan ni baca berulang kali. Kalau tak faham nanti tolong bagi tahu. Cik tak clear lah lagi Ustaz tentang Rabb ni. Kenapa tak gunakan nama Allah? Nanti tolong bagi tahu. Ya, moga-moga jelaslah dengan penerangan ini. Lepas tu, apabila kita kata Rabb, dia kaitan dengan penciptaan. Sebab ayat kita nak baca ni, dia ada kaitan dengan perkataan menciptakan. Alladhi khalaqa. Yang berkaitan dengan penciptaan. Maka apabila dikaitkan dengan penciptaan, maka yang sesuai juga dikaitkan dengan nama Ar-Rabbu. Konteks tadi. Maknanya, Rabb situ, Rabb dekat sini, dia dikaitkan juga menciptakan. Apabila Allah yang menciptakan, tentu dia akan jaga, dia akan uruskan. Okey. Itu pada nama Rabb. Okey, sekarang kita nak kupas. Kenapa kemudian Allah menjelaskan Rabb kamu. Kenapa dia guna ka dekat sini kamu ni? Kenapa Allah kata Rabb kamu? Kenapa Allah tak kata dengan nama Rabb yang telah menciptakan? Kenapa letak kamu juga kat situ? Kenapa perlu letak huruf ka dekat sini kamu? Okey, dalam tafsir Al-Misbah, Pak Quraish Shihab dia mengatakan kenapa Allah meletakkan perkataan ka selepas nama Rabb? Kata beliau, Allah Ta'ala nak bagi tahu Allah Ta'ala tu selalu ada bersama kamu. Sebab tu digetak ganti nama kamu. Rabb kamu. Kenapa letak perkataan kamu kat situ? Nak menunjukkan kamu tu ada Tuhan. Kamu tu ada Rabb. Rabb kamu tu selalu dekat kamu. Sebab tu diletakkan selepas Rabb adanya kamu. Perkataan kamu tu. Rabbika. Ka tu kan kembali kepada Nabi. Nak menunjukkan Nabi ni, dia ada Allah yang dekat dengan dia, yang selalu dengan dia. Ini adalah ulasan Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Maknanya, dekat ayat pertama ni, kita dapat belajar, Allah menerangkan, Rabb, Allah nak menjelaskan, Rabb dekat sini juga, dia ada kaitan dengan apa? Yang, nampak? Alladhi, yang apa? Khalaqa, yang telah menciptakan. Jadi sifat Allah yang telah menciptakan, Allah perbuatan Allah menciptakan ni dia ada kaitan dengan Rabb. Penciptaan yang Allah ciptakan dia ada kaitan dengan Rabb. Nampak tak? Ayat ni menjelaskan lagi Rabb kat situ ada kaitan dengan apa. Okey, jelas. Kita nak jelaskan lagi. Kenapa dalam banyak-banyak perkara yang Allah buat, Allah bagi rezeki, Allah bagi kesihatan, Allah yang memberi zuriat, betul tak? Kan? Tetapi kenapa Allah menyebut dalam banyak-banyak Allah dah buat, kenapa Allah kata dia yang menciptakan? Kenapa tak kata Rabb dekat situ yang memberi rezeki ke? Rabb dekat situ yang apa? Kenapa Allah memilih yang telah menciptakan? Kenapa dalam banyak-banyak perkara yang telah Allah buat, kenapa Allah kata khalaqa, yang telah menciptakan? Kenapa Allah memilih untuk menerangkan Allah tu yang telah menciptakan? Okey, ayat 1 ni Allah tidak beritahu menciptakan apa, membawa makna apa? Umum. Allah yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Semualah. Sebab tu Allah tidak menyebutkan cipta apa. Allah tak sebut cipta apa. Allah tidak sebut pada ayat pertama. Maknanya Allah telah kukuhkan Nabi. Allah telah kenal pasak Nabi ni. Pada ayat ni Allah bagi tahu engkau ada Rabb
Engkau ada Tuhan. Tuhan engkau tu memiliki nama Rabb yang kita dah terangkan. Rabb engkau ni, dia itu adalah yang telah menciptakan. Maksudnya, semua perkara, semua yang ada dekat alam ini, dia telah diciptakan. Oleh siapa? Oleh Rabb tadi. Rabb tadi itulah ketika kau nak baca ayat Quran, engkau perlu menyebut nama Tuhan. Tuhan tu siapa? Rabb. Rabb. Rabb yang mana? Contoh Rabbnya apa? Allazi khalaqa, yang telah menciptakan. Dia tak sebut cipta apa? Bermakna umum, semua yang telah diciptakan. Okey, sekarang kita nak cari lagi maklumat. Kenapa Allah Ta'ala menyebut dia yang telah menciptakan? Okey, kita tengok pada nota tu. Okey. Hikmah Allah beritahu dia itu yang telah menciptakan. Okey. Perkataan khalaqa, perbuatan. Jadi dia dikaitkan dengan nama Allah. Kalau kita kata khalaqa, yang telah menciptakan, dia dikaitkan dengan nama Allah Al-Khaliqu. Al-Khaliq maksudnya yang telah menciptakan. Pencipta. Al-Khaliqu, maha pencipta. Lepas tu satu lagi, saya nak minta tuan-tuan tulis. Nama Allah yang maha pencipta, dia ada dua. Yang pertama, Al-Khaliqu. Satu lagi, Al-Khallaqu. Al-Khallaqu. Dia adalah surah Yasin. Alif lam kha lam alif qaf. Al-Khallaqu. Itu juga Allah yang maha pencipta. Okey. Isunya kita nak cari jawapan. Kenapa Allah Ta'ala terangkan kepada Nabi SAW Allah itu yang telah menciptakan segala sesuatu. Kenapa kita kata segala sesuatu? Kerana Allah tidak menyebutkan telah menciptakan apa? Maknanya membawa erti umum. Dan telah menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan semua perkara. Okey. Lari kat situ. Okey, kenapa? Okey, untuk kukuhkan maklumat ni, kita perlu ambil ayat lain. Okey, cuba kita tengok dalam surah Zumar ayat 62. Surah nombor 39, Allah Ta'ala kata apa? Allahu khaliqu. Kita akan jumpa maklumat tambahan. Sebab tadi sampai allazi khalaqa. Khalaqa. Dekat sini ditambah. Khalaq pasal apa? Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Apabila segala sesuatu, okey, lepas tu Allah menciptakan, ia sebenarnya memberi impak kepada tauhid. Kita tengok macam ni. Maksudnya macam ni. Untuk faham lagi, cuba kita tengok pada surah Al-Hajj ayat 73. Okey, surah Al-Hajj ayat nombor 73. Okey, kita nak tengok kenapa isu menciptakan ni dia kaitan dengan apa? Okey, tengok kalau kita baca ayat ni, Allah Ta'ala sebut, Allah buat satu perumpamaan lalat dengan patung. Tengok Allah Ta'ala kata apa? Ya ayuhan nasu duriba mathalu fastami'u lah. Wahai umat manusia, diberikan satu perumpamaan. Tuan-tuan doakan, saya tengah mencari tenaga pengajar untuk buat silibus, untuk sampaikan silibus perumpamaan dalam Quran. Kita doakan, saya tengah mencari tenaga pengajar yang sesuai untuk mengajar perumpamaan dalam Quran. InsyaAllah. Doakan. Moga Allah permudahkan. Saya tengah nak cari
guru yang boleh mengajar kepada tuan-tuan dan perempuan perumpamaan dalam Quran. Kita belajar perumpamaan saja. Kita belajar perumpamaan dengan permisalan. Perumpamaan, permisalan. Dia akan ajar satu Quran. Dia akan ajar mana-mana dalam Quran ada guna perumpamaan, kita akan terangkan. Dalam Al-Baqarahnya, dalam surah Yasinnya, semua. Kalau macam surah Yasin tu kan yang perumpamaan orang yang diikat tangannya sampai dagunya naik tu kan. Wadarabat lan yang dagunya diikat tu. Contoh macam tu. Dalam ni perumpamaan dia contoh. Allah kata, "Hei manusia, korang semua dibagi satu perumpamaan. Dengar baik-baik kata Allah. Beri perhatian kata Allah." Perumpamaan dia Allah Taala kata apa? Sesungguhnya mereka yang kamu seru. Mereka yang kamu seru tu apa? Macam patung-patung dan berhala-berhala tu Allah Taala kata, yang kau seru mereka, kau panggil dia kan. Hanya kau panggil nak minta tolong ke, nak minta rezeki ke, Allah kata sesungguhnya mereka yang kau panggil dia, kau seru mereka ni. Allah Ta'ala kata apa? Yang mereka selain dari Allah. Maksudnya mana-mana yang kau panggil dia, kau seru mereka yang bukan Allah, Allah Ta'ala kata apa? Allah kata lan yakhluqu dzubaba. Mereka tidak sekali-kali akan dapat mencipta seekor lalat. Kenapa Allah bawa contoh lalat? Maknanya Allah bagi tahu apa? Orang-orang kafir musyrikin. Ni, dengar baik-baik ni, nak bagi satu perumpamaan dekat korang semua. Korang yang pergi panggil patung-patung Uzza ke, Manat ke, Lata yang kau panggil kan. Yang kau baca mentera-mentera. Dia samalah macam orang-orang yang menyembah patung-patung kan. Orang menyembah patung apa, Hinduism ke Buddhism kan dia panggil, dia baca mentera patung-patung tu. Allah kata yang kau panggil patung-patung tu, kata Allah, selain kau panggil Allah, patung-patung tu dia tak boleh cipta seekor lalat pun. Dia tak boleh nak buat seekor lalat pun. Faham tak maksudnya? Maksudnya Allah bagi contoh benda yang paling mudah sekali. Okeylah, kalau dia tu Tuhan korang yang betul, kalau dia tu Tuhan, suruh dia cipta seekor lalat. Tuhan kata apa? Dia tak boleh ciptakan walau seekor lalat pun. Walaupun patung-patung tu dia bergabung. Allah kata, walawistama'u lahu. Contoh, kalau macam orang dulu, dia ada 300 patung contoh. Kau gabunglah ke semua patung-patung tu, kau gabung, suruh dia buat seekor lalat je. Suruh dia cipta seekor lalat je. Kata Allah, mereka tak akan mampu mencipta seekor lalat ni. Lepas tu Allah bagi tahu lagi. Wa in yaslubahumudz dzubabu syai'a. Jika lalat tu pula, kalau lalat tu dia pergi merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat mengambil balik daripadanya. Maksudnya Allah Ta'ala kata apa? Dahlah cipta lalat seekor pun tak mampu nak buat, nak cipta lalat ni tak mampu nak buat. Kalau ada lalat yang betul-betul, datanglah, ambillah sesuatu dekat patung tu. Contohlah, kalau orang letak dekat patung tu makanan kan. Contoh letak makanan. Makanan tu curi makanan patung tadi tu kan. Patung tu dia boleh buat apa? Dia boleh pukul tak lalat tu? Dia nak halau lalat tu pun tak boleh. Tuan-tuan faham tak? Dia tak boleh nak ambil balik makanan dia yang telah disediakan untuk dia. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Du'afat talibu wal matlub. Allah kata alangkah lemahnya yang menyeru dan alangkah lemahnya yang diseru. Maksudnya Allah Ta'ala kata, korang yang pergi menyeru patung-patung yang tak boleh ciptakan walaupun seekor lalat tadi, lepas tu patung tu langsung tak boleh buat apa-apa. Kalau ada lalat betul-betul ambil makanan dekat dia tu ke contohnya, dia pun tak boleh buat apa-apa. Dan Allah kata, betapa lemahnya engkau pergi menyuruh patung-patung yang tak boleh buat apa-apa, dan betapa lemahnya yang diseru dan menyuruh. Korang yang menyuruh pun lemah, yang diseru itu pun lemah. Kita faham tak perumpamaan ni? Saya buatkan perumpamaan ni nak datangkan contoh ni, nak menunjukkan tuan-tuan, modal yang paling besar ataupun hujah yang paling utama, kalau kita nak kata dia tu Tuhan, kita cabar dia buat sesuatu. Kita cabar dia cipta sesuatu. Tak faham tak? Maksudnya kalau kata tak, dia tu Tuhan, kita cabar dia. Okey, tolong dia ni cipta sesuatu.
dia takkan boleh buat. Terfaham tak? Maksudnya kenapa Allah Ta'ala kata dia tu Rabb yang telah menciptakan? Nak menunjukkan bahawa kalau benar-benar dia tu Tuhan, dia mesti boleh menciptakan. Jelas kan? Terjelas, tak faham tak maksud dia kan? Okey, kita tengok lagi. Kenapa Allah Ta'ala kata, maksudnya kalau orang dah faham, dia dah bersetuju bahawa hanya Allah saja yang boleh menciptakan segala sesuatu, okey, maka nanti akan membawa kepada apa? Kita baca ayat yang berikutnya. Ayat ni dia kukuhkan lagi. Dalam surah Al-Nahli ayat 17. Allah kata, "Afaman yakhluqu kaman la yakhluq?" Allah kata, kalau macam tu, adakah Allah yang menciptakan semua itu sama macam makhluk-makhluk yang tak menciptakan? Jelas kan? Lepas tu, dia punya kesan dia apa? Kalaulah mereka beriman kepada Allah tu yang maha menciptakan, maka akan membawa kepada apa? Jadi Tuhan kata, "Dzalikumullahu rabbukum." Yang demikian itu, Allah adalah Rabb kamu. Rabb kamu. Kerana Allah ni Rabb kamulah. La ilaha illahu. Yang Allah kata, yang demikian Allah tu adalah Rabb kamu. Disebabkan Allah tu adalah Rabb kamu, tiada Tuhan melainkan dia. Nampak tak? Kerana Allah tu Rabb kamulah yang mengaturkan kamu, kan? Yang menguruskan kehidupan semua alam ni, maka Allah tu layak la ilaha illahu. Lepas tu Allah kukuhkan lagi. Allah Ta'ala ni apa? Khaliqu kulli syai', yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Oleh kerana dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, fa'buduh, maka beribadatlah kamu hanya kepadanya. Tak faham tak? Jelas kan? Maksudnya kalau semua orang mengakui bahawa Allah sahajalah yang menciptakan segala sesuatu, yang lain-lain tu semua makhluk dia, maknanya yang patut disembah siapa? Yang patut diminta perlindungan kepada siapa? Yang patut diminta tolong kepada siapa? Kepada yang menciptakanlah tu segala sesuatu. Kenapa? Maksudnya kalau hujah tu diguna pada orang Arab musyrikin, memang tak boleh jawab. Jelaskan. Sebab patung tu orang yang buat dia, orang yang cipta dia. Saya jelaskan. Tapi kenapa korang pergi meminta kepada yang dia itu dicipta? Sepatutnya pergi minta kepada yang pencipta. Jelaskan. Lepas tu apa lagi? Ayat ni, maka dia juga, kalau kita nak berhujah kepada orang Nasrani, Kristian, dia menganggap siapa Tuhan dia? Dia menganggap Tuhan dia tu adalah Nabi Isa. Contoh. Kenapa? Dia kesilapan dia pasal dia tak, titik pertemuan dia tu, dia tidak meyakini yang Nabi Isa ni dia telah diciptakan oleh Allah. Dia kat situ. Kan? Nabi Isa ni dia tak ada bapa. Memanglah, mustahil tak ada bapa, mesti ada bapa. Tapi mustahil itu tidak. Kalau bagi Allah, Allah boleh jadikan dia lahir tanpa bapa. Maknanya dia datang, dia diciptakan oleh Allah. Macam tu. Okay, kalau orang kata, kalau Adam pula, Adam tak ada bapa, Adam tak ada mak. Tapi dia dicipta dari apa? Dia dicipta dari tanah. Ada penciptanya, ada permulaannya. Lagi siapa lagi? Maknanya hujah yang kuat, yang utama untuk mengatakan Allah Ta'ala ini hanyalah satu, yang esa, yang tunggal, yang layak disembah adalah pada perbuatan,
menciptakan. Kalau ada mengaku dia Tuhan, minta dia ciptakan sesuatu yang besar. Okey, contoh. Jelas kat situ. Saya harap boleh faham kenapa Allah tu juga menciptakan. Okey, kemudian dekat ayat pertama habiskan sekejap. Buat ayat 1 ni. Sekejap Allah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey, habislah untuk ayat yang pertama. Jelas tak? Ada soalan tak nak tanya? Saya buka lah. Atau soalan dah ada 15 minit lagi. Ada pertanyaan apa-apa tak? Perintah Iqra tu suruh baca apa ya Ustaz? Quran belum turunkan. Tu surah-surah Al-Alaq tu. Allah perintah bacalah tu. Surah Al-Alaq tu lah. Allah minta baca. Hadis Qudsi, bukan kursi. Hadis Qudsi Allah sampaikan kepada Nabi melalui apa? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi melalui wahyu lah. Hadis Qudsi tu adalah wahyu juga. Hadis tu wahyu juga. Tapi dia melalui apa? Macam perintah solat. Dia semua tu adalah wahyu. Cuma cara wahyu tu terima yang kita ulas tadi, yang ada 4 tadi. Ada wahyu melalui mimpi, ada wahyu berisikan. Hadis kursi ni wallahu ta'ala. Saya tak buat kajian tentang bentuk-bentuk penerimaan wahyu pada hadis kursi. Tapi hadis kursi tu wahyu. Tapi bentuk menggunakan apa? Sudah pasti gunakan Jibril. Ada juga guna Jibril. Tapi bentuk macam mana? Wallahu ta'ala alam. Yang tu saya minta maaf, saya tak ada ilmu nak bagi jawapan. Saya memang tak tahu yang tu. Tapi hadis kursi dia adalah wahyu. Cuma cara bentuk wahyu tu Allahu ta'ala. Saya tak ada ilmu. Nanti insyaAllah. Kalau saya dapat dalam mana-mana bacaan, rujukan tu saya kongsikan. Okey, ada soalan lain tak? Ada secara verbal nak tanya? Ada apa pertanyaan tak? Larat lagi tak nak teruskan ni? Boleh? Ada persoalan, pertanyaan? Tak ada. Kalau tak ada, kita boleh pergi pada ayat nombor 2 lah sikit. Okey, kita pergi kepada ayat yang kedua. Okey, kita pergi ayat kedua sekejap. Ada waktu lagi ni. 10 minit kita ambil, lepas tu kita berhenti. InsyaAllah. Baik. Kita tengok pada ayat yang kedua. Okey, ayat kedua kita jumpa sekali lagi perkataan khalaqa. Tadi ayat pertama jumpa khalaqa kan? Tapi ayat kedua ni Allah menyebut selepas khalaqa tu Allah sebut siapa makhluk tu. Khalaqa maksudnya Allah telah menciptakan. Okey. Menciptakan. Okey. Allah telah menciptakan ni dia sebut pada ayat nombor 2 dalam banyak-banyak yang telah Allah cipta. Allah cipta tak malaikat? Ya, Allah mencipta malaikat. Allah cipta tak jin? Ya, Allah telah mencipta jin. Tetapi kenapa Allah tak sebut dia tak sebut khalaqal malaikah, khalaqal jan ke? Kenapa dia sebut khalaqal insan? Maksud dia Allah mengatakan khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan. Dia ulang sekali lagi perkataan dia telah menciptakan. Mencipta siapa? Insan, iaitu manusia. Manusia tu daripada apa? Min, daripada alaqin. Alaq, daripada segumpal darah. Daripada segumpal darah. Alaq, inilah menjadi nama surah Al-Alaq. Segumpal darah. Perkataan alaqin adalah bilangan banyak bagi alaqah. Okey, perkataan banyak bagi alaqah. Okey.
kenapa Allah sebut insan sedangkan banyak lagi makhluk Allah yang lain? Kenapa Allah mengkhususkan, menspesifikkan sebut insan, nak menunjukkan bahawasanya manusia ini sangat dimuliakan oleh Allah. Sebab tu dalam banyak-banyak yang telah Allah ciptakan, Allah menyebut tentang insan. Maknanya Allah Ta'ala nak muliakan, nak angkat kedudukan insan dalam banyak-banyak yang telah Allah ciptakan. Kenapa dengan insan ni? Insan ni dia ada akal, dia boleh berfikir. Sebab dia ada akal, dia boleh berfikir. Dia ada hati, dia ada perasaan, dia boleh bertutur. Maka dia layak jadi khalifah. Maka dia layak dibebankan dengan tanggungjawab. Maka Allah menyebut spesifik perkataan insan selepas perkataan khalaqa, nak memuliakan insan itu daripada makhluk-makhluk yang lain. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala memperincikan insan itu diciptakan oleh Allah daripada apa? Alaq, segumpal darah. Okey, mari kita tengok apa makna alaq dulu. Okey, perkataan alaq. Okey. Sebelum kita mulakan cari maklumat alaq tadi, okey, saya nak kongsikan tuan-tuan dan puan sedikit sebanyak. Okey. Perkataan alaqah, okey, kalau kita belajar fasa ni. Oh, saya minta tolong betulkan. Betul lah. Okey, begini. Perkataan alaqah, okey, alaqah dia duduk pada fasa ni. Ni fasa ni. Fasa selepas Allah menjadikan air mani. Tetap tak? Alaqah ni, dia duduk pada salah satu empat fasa di bawah tajuk selepas air mani. Kalau kita belajar keseluruhan pasal penciptaan manusia, kita kena belajar air mani dulu. Ni pasal nutfah. Maksud dia, kalau kita belajar keseluruhan fasa-fasa penciptaan manusia, anak Adam, kita ada 3 fasa. Kalau kita ambil kisah Adam, ada 4 fasa. Sebab Adam daripada tanah. Tapi kita tak nak cerita pasal Adam. Kita nak cerita pasal keturunan Adam. Dalam Quran, dia ada 3 peringkat. Dia ada 3 fasa. Okey. Fasa pertama, fasa air mani. Air mani ni saja dia ada 4 fasa lagi. Tapi saya tak nak ceritalah dalam surah ni. Sebab kita bukan nak cerita fasa air mani. Fasa yang alaqah ni, dia duduk fasa nombor 2. Fasa nombor 2 ni adalah fasa at-takhliqu, iaitu penciptaan. Sebab air mani dia belum tentu jadi manusia lagi. Tapi apabila dia dah masuk jadi darah, alaqah tu, dia dah mula pada fasa kejadian manusia. Yang saya bulatkan ni, alaqah tu dia duduk pada bahagian nombor 2. Fasa takhliqu. Tapi manusia ni dia ada fasa yang ketiga. Fasa ketiga tu adalah fasa an-nash'atu. Dia dah jadi makhluk yang lain. Okey, makhluk yang lain. Okey, 3 fasa ni kalau orang tanya, dapat mana 3 fasa penciptaan manusia ni? Jawapan dia, Allah yang menciptakan tu, yang cerita kepada kita. Kita ambil surah ni. Dan nota tu kita tengok dalam surah ni. Dalam surah Al-Mu'minun. Okey, dalam surah Mu'minun, okey, Al-Mu'minun, tengok ayat nombor 12 sampai 14 ni, dia ada fasa 3 fasa tadi.
Ketiga fasa manusia tadi. Fasa pertama apa? Ingat balik. Fasa air mani, fasa penciptaan dengan fasa makhluk yang lain kan? Okey, kita tengok kat sini. Tengok ya. Ni surah Al-Mu'minun. Okey, kenapa saya cerita bab ni? Nanti kita nak ambil ibrah pada khalaqah. Kita tengok kalau kita baca surah Al-Mu'minun dia ada 3 fasa tadi. Mula-mula fasa air mani dekat mana? Dia dekat sini, bermula ayat 13. Kalau kita ambil kisah Adam, dia akan ambil daripada tanah. Tin ni tanah. Tapi tanah ni pun ada fasa lain. Itu kita cerita kemudian lah. Okey. Kita ambil pada ayat nombor 13. Allah kata, Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Terjemahan dia kat sini. Kata baca ayat nombor 13 kan? Kemudian kami jadikan saripati air mani itu. Ini fasa yang pertama keturunan anak Adam. Kita sebut tadi kan? Lepas tu fasa yang kedua apa? Allah kata selepas air mani tu jadi segumpal darah. Segumpal darah, seketul daging, tulang-tulang, Allah balut tulang-tulang dengan daging. Ini fasa yang kedua tadi. Lepas tu fasa ketiga manusia jadi makhluk yang lain, dia dekat sini. Kemudian kami bentuk dia jadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Yang kemudian kami bentuk dia jadi makhluk yang lain sifat keadaannya ni, dia tak akan jadi makhluk yang lain. Melainkan tulang-tulang tadi dah dibalut dengan daging. Tapi tulang-tulang tu tak akan dibalut dengan daging. Melainkan dia kena jadi ada tulang dulu. Sebelum dia ada tulang-tulang, sebelum Allah bentuk tulang-tulang, dia kena jadi seketul daging dulu. Seketul daging tu takkan jadi dulu kalau tidak ada alaqah. Alaqah ni jadi daripada air mani. Maknanya fokus ayat surah Al-Alaq ni, dia nak fokus pada kisah ayat nombor 14 dalam suratul Mu'minun. Jadi kita patah balik dekat sini. Kita patah dekat sini, tengok Okey. Jadi kisah alaqah tadi, alaq tadi duduk pada fasa 2 pada fasa penciptaan. Maksudnya dekat fasa nombor 2 alaqah tadi tu, dia berada pada 4 fasa ni. Maksud macam ni. Ingat tak? Yang kita nak cerita ni, yang nombor 1 ni, seketul darah beku tu. Dalam sains dia panggil istilah dia apa ni? Embryogenesis. Ni saya rujuk dalam buku sains bukan saya buat suka-suka je. Tapi kalau rujuk Quran, ni perkataan ni. Nanti kalau tengok nota, ini bahasa Melayu kan? Mula-mula seketul darah beku. Seketul darah beku ni lah istilah Quran guna al-alaqah. Yang kita nak belajar, yang saya bulatkan alaqah ni, maksudnya itu yang Allah Ta'ala nak bagi tahu pada ayat nombor 2 tu. Tapi selepas jadi alaqah, dia akan jadi al-mudghah. Al-mudghah ni apa? Segumpal daging. Bahasa sains dia embrio. Dia jadi kat sini lah minggu kelima tu. Okey, tak apa. Lepas jadi segumpal daging tu nanti Allah Ta'ala jadikan tulang-tulang. Akan jadi pula tulang-tulang. Tulang-tulang tu dalam Quran Al-Mu'minun tadi Tuhan panggil apa? Al-'idhamu. Ada tulang-tulang. Lepas ada tulang-tulang tu, Allah balut pula tulang-tulang ni dengan daging. Dia dipanggil fetus tu. Okey, tulang dibalut daging. Quran panggil apa? Istilah tulang dibalut daging, Quran panggil al-'idhamu lahma. Al-'idhamu lahma. Jelas tak? Okey, makna dia macam ni. Tulang tadi, maksudnya tulang tadi dia tak akan dapat dibalut daging melainkan dia ada tulang. Tulang tu dia tak akan jadi melainkan jadi dulu sekumpal daging. Tapi daging tu tak akan jadi kalau segetul darah beku tu tidak dijadikan. Nampak tak? Maksudnya segetul darah beku al-alaqah ni lah. Dia duduk di bawah antara 4 fasa. Fasa apa? Fasa pada takhliqu, penciptaan. Jadi kalau orang kata mana dapat 4 fasa selepas air mani itu al-alaqah, sebab kan al-alaqah darah beku dia akan jadi selepas air mani.
Sebab tu kita asingkan al-alaqah tu, lepas tu kita kata selepas, kan nampak tangga kan, 1, 2, selepas kisah air mani ni. Jadi alaqah ni dia dah memang nak jadi manusia dah. Sebab tu dinamakan di bawah tajuk at-takhliqu. Kalau orang tanya mana dapat 4 fasa, seketul darah beku, segumpal daging, tulang dibalut daging ni, alaqah, mudghah, izama lahma, rujuk dalam surah apa? Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat nombor 14. Okey, nampak tak yang saya bulatkan kotak-kotak, letakkan kotak hijau tu dalam 4 kotak tu. Kan mula-mula alaqah, kotak nombor 1. Lepas alaqah jadi apa? Mudghah. Lepas mudghah jadi apa? Izama. Lepas izama jadi apa? Al-izama lahma. Nampak 4 kotak kan? Inilah 4 fasa tadi. Mula-mula alaqah. Kenapa saya merahkan? Kali ini kita nak belajar alaqah ni. Tapi alaqah ni dia berduduk di dalam fasa mana? Kenapa kita kena belajar sampai macam tu? Sebab nak sedarkan diri kita. Nak bagi kita ni ingat balik asal usul kita. Apa sumbangan Allah dah buat dekat kita. Apa nikmat dah Tuhan bagi dekat kita. Kita nak bagi kita ni sedar diri sikit. Kita ni sebenarnya tak ada apa-apa. Nak bagi kita tahu, ingat balik. Kita ni dari siapa. Siapa cipta kita tu. Okey, jelas Kak. Sebab itu, kalau kita baca dekat ayat surah Az-Zariyat, ayat 21, Allah pesan dekat kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu ni, kata Allah, ada nampak kekuasaan aku, kata Allah. Kenapa kau tak melihat? Jadi ayat 2 ni, kalau kita faham, kan nanti kita akan kupas. Kita akan kupas tentang kenapa Allah menyebutkan perkataan khalaqal insana min alaq. Tapi kita tahu dah, alaq tadi, alaqin ni adalah plural bagi alaqah. Jadi minggu depan kita akan kupas lagi apa makna alaqah di dalam Quran. Dan baca dulu kat sini, nanti kita akan hubung kaitkan. Supaya kita ni, bila baca surah-surah macam ni, kita akan ingat asal usul kita. Okey, dan kita baca dulu pada pengertian alaqah ni. Tengok gambar dia dan sebagainya. Kan kalau kita belajar surah ni, kita ni tak ada apa-apa pun dengan Allah Ta'ala. Menumpang di bumi dia. Guna nafas yang dia bagi. Makan rezeki dia. Betul tak? Guna udara dia. Guna telinga dia bagi. Guna tangan dia bagi. Ya? Jelas ya? InsyaAllah. Nanti kita terangkan lagi pada minggu hadapan ya. Supaya kita ni kembali kepada Allah. Supaya kita ingat asal usul kita. Kenapa Nabi diajar macam tu dalam banyak-banyak perkara yang Allah nak ajar pada Nabi. Kenapa Nabi diajar terlebih dahulu tentang penciptaan manusia daripada seketul darah. Macam mana kalau Nabi sampaikan dekat orang Arab? Macam mana Nabi tahu? Sebab Nabi dapat wahyu. Tetapi kenapa Allah Ta'ala ajar kepada Nabi macam tu? Sebab Nabi dia fahamlah ayat tu apa Nabi buat untuk agama Allah. Apa yang Nabi dah buat untuk Islam. Apa yang Nabi gunakan. Bagaimana Nabi gunakan umur dia. Bagaimana Nabi gunakan wang ringgit yang dia ada. Bagaimana Nabi dah gunakan tenaga dia. Kenapa Nabi sanggup solat malam banyak. Bengkak-bengkak kakinya. Kerana Nabi sedar. Nabi mengetahui tentang siapa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah nanti kita ulas lagi pada minggu depan ya, sebab kita pun dah jam 5, takut berat pula. Lagi lama nanti takut berat membebankan tuan-tuan dan puan-puan pula. Okey, nota kita akan guna nota yang sama. Okey, kita akan gunakan nota yang sama untuk minggu depan. Kalau ada maklumat tambahan nanti saya akan beri lagi. InsyaAllah minggu depan
Kita akan ulang semula ayat nombor 2, kita akan masuk ayat nombor 3, kita akan masuk ayat nombor 4, kita akan masuk ayat nombor 5. Hari ini Allah izinkan kita untuk kita belajar sehingga ayat yang pertama. Ingat, jangan runsing, jangan putus asa, jangan mengeluh, jangan. Kita mempunyai Tuhan yang mengaturkan alam ni. Jangan putus asa. Jangan kata pandemik ni, jangan kata kerajaan gagal. Orang yang kata gagal ni sebenarnya orang yang putus asa dengan Allah. Jangan. Okey? Yang mengatur alam ni Allah. Allah yang mana? Allah yang Nabi belajar. Itulah Rabb tadi tu. Jangan. Kita ada Allah yang hebat. Allah yang mengaturkan. Okey? Kalau Allah yang mengaturkan, Allah yang menciptakan, cipta. Kan termasuklah mencipta pandemik, mencipta wabak ni adalah Allah. Menciptanya adalah Allah. Pasti ada ubat. Okey, maka jangan putus asa, ya. Teruskan kita berusaha, insya-Allah. Mohon kepada Allah. Kita ada Allah. Kita ada pencipta kita yang mengatur hidup kita, yang menguruskan dunia ni. Okey, menguruskan dunia ni. Kalau orang tak tahu kita ni apa, tapi kita ada Allah yang mengaturkan kehidupan kita. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu yang berikutnya sebab tak ada soalan dah saya tengok dekat chat tu. Terima kasih banyak-banyak kepada jazakumullahu khairan kepada Zandra dan keluarga atas usaha yang tidak putus-putus, ya. Kalau tak ada kelas risau beliau, seorang pelajar yang masya-Allah, sangat rajin dan sebagainya. Juga kepada tetamu perempuan yang sentiasa committed, sentiasa mengikuti kelas-kelas 22 surah lazim ni. Jadi kalau ada kelemahan kekurangan, itu adalah daripada pihak saya. Mohon maaf banyak-banyak. Nota kalau tak ada yang lepas-lepas boleh ambil di Google Drive seperti mana yang telah saya kongsikan link tadi. Ya, moga-moga iman kita semakin bertambah, semakin dekat kita dengan Allah. Kita makin kenal Allah kita, ya. Lagi kita belajar, lagi banyak kita akan mengenal Allah pada surah Al-Alaq ini. InsyaAllah semoga kita semakin rajin untuk beribadat pada Allah, semakin nak berbakti kepada Allah, semakin nak menambur budi kita kepada Islam. Di atas kurniaan Allah yang terlalu banyak kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.